Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, berkatalah dengan perkataan, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahu al-azim. Saya hormati saudara tuan-tuan kita, itu kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bila sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan melapangkan masa kita bersama-sama kita berada di rumah Allah ini, solat berjemaah, kemudian kita duduk sebentar dalam majlis tazkirah kita, kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa juga yang kita buat pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seterusnya, semoga semua tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Walaupun hari ini mungkin penat sikit kot, ini pun macam kurang ni macam kurang sikit, mungkin sibuk hari ni, hari sibuk lah, orang sibuk hari raya kan, hari raya dari pagi sampai ke petang kan, sibuk. Seterusnya, saya juga mengharapkan kita lah sama-sama, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni, bukan sahaja fizikal kita duduk dalam majlis ilmu, hati kita, fikiran kita juga mudah-mudahan duduk dalam majlis ilmu. Itu hari ni lah saja meringat kan. Sebab mungkin kadang badan kita dekat sini, kita punya apa, kepala kita ni duk ingat ni siapa menang kan, siapa kalah, siapa menang, ke tak ada, ke tak fikir ni, duduk ni memang fokus satu-satu kat ustaz, apa yang ustaz nak sampaikan pada ni ada kan, sambil-sambil duduk tengok handset kan, tengok ish. Jadi telinga dengar, hati, kepala duduk kat tempat lain, duduk kat tempat lain. Mudah-mudahan tidak begitulah, mudah-mudahan. Tapi susah tu, susah lah. Dah ada keputusan lah. Tak apa dah, kita duduk kat sini, nanti ada keputusan dia beritahu. Tak susah hati apa kan, itu masa dia beritahu lah. Nanti kita dah apa, tentuan lah. Saya tak, saya di dul saya di utara. Satu jari saya tak ada lah, tak ada jari. Ini tentuan kata saya berkuat pada, memang saya punya tu IC saya di Kedah, di Kedah, kawasan Bukit Pinang sana, Parlimen Pokok Senang.
Jadi kita dah mengundi, mudah-mudahan apa yang kita pilih, kalau tanya saya senangnya, apa yang kita pilih mudah-mudahan di hadapan Allah kita mudah jawab. Itu saja. Baik. Tuan-tuan dan puan dikasih sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung ke surat 310. Saya Ustaz ni mata saya mula terganggu. Dia macam bayang-bayang. Mata saya ke ataupun lampu tak boleh terang, Allah Alam. Mata aku kan. Lampu biasa juga kan. Mata saya tu. Dia nampak tapi dia macam apa? Dia blur-blur situ. Mungkin lama tengok handphone kot macam tadi kan. Lama tengok handphone tadi. Baik, malam ini kita akan sambung tazkirah lah, sama-sama kita lihat surat 310 ni. Tajuk ni tajuk biasa saja, iaitu berkaitan dengan kewajipan kita dalam masyarakat ni sebagai seorang Muslim, iaitu menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Dia bukan tajuk yang canggih-canggih kan, tajuk biasa-biasa saja. Mudah-mudahan ia menjadi peringatan kepada kita, saya yang membaca dan juga tuan-tuan dan puan juga yang dirahmati Allah sekalian yang mendengar. Baik, kata pengarang, salah satu aspek mulia daripada akhlak Muslim yang terpuji ialah menyebarkan salam. Menurut Islam, memberi salam itu tidak dianggap sebagai adat semata-mata, sehingga ia boleh berubah mengikut perubahan zaman dan juga tempat. Dalam Islam, bagi salam dia bukan adat, bukan kebiasaan. Dia merupakan satu ibadah yang dituntut oleh agama kita supaya menganutnya, melaksanakan. Ya. Itu semua kita sedia maklum, kan? Kita sedia maklum. Baik, memberi salam itu adalah etika yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yakni dalam Al-Quran Karim, dan juga hukum serta aturan yang berkenaan salam ini telah dinyatakan dalam banyak hadis yang ramai ulama telah menuliskannya dalam kitab-kitab mereka, secara khusus dalam bab berkaitan dengan salam. Di banyak hadis-hadis menyebut tentang salam. Kalau ada masa kita tengok. Saya ada study sikit dalam yang dikeluarkan oleh Dewan Mufti Wilayah Persekutuan, kan, tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan salam ni. Contohnya hukum menjawab salam yang bertulis. Tulis kan, kita dapat mesej berapa hukum dia. Okay. Ada ulama ada bincang. Kemudian apa hukum kita nak menjawab orang bagi salam, kirim salam ni. Kan biasa kita kan, jumpa ni nanti yang pergi sana, jumpa Pak Long tu, okay, kirim salam. Apa hukum? Kita tahu boleh, tapi kita tengok sikit apa pandangan para ulama. Kemudian apa hukum memberi salam kepada yang berlainan jantina? Kemudian apa hukum memberi salam dan menjawab kepada orang yang sedang makan? Ada hukum. Daripada hukum salam itu keluar lagi perbahasan berkaitan dengan salam. Kita baca kitab ini dulu. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum muslimin saling memberi dan menjawab salam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat 5 yang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surah An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu. Bukan rumah kita, tapi rumah siapa-siapa, rumah kawan kita, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuni. Ini perintah Allah sebelum Quran, minta izin, tastanisu wa tusallimu, bagi salam. Bab ni kita biasa buat ni, kan? Kan ada juga yang ni pergi rumah orang tak tahu nak bagi salam. Kalau tak bagi salam, dia hon dah.
boleh juga ditanda, tapi lebih afdal bagilah salam. Ini dalil ya. Orang yang beriman, dan kita termasuk ni orang beriman, janganlah kita masuk dalam rumah, buka rumah kita sebelum kita minta izin, dan juga kita bagi salam kepada penghuni dia. Pun kadang-kadang ada juga orang yang dia pergi rumah yang dia biasa, kan, dia tak ada minta izin, tak ada apa, terus masuk, tengok ada lah atas sofa lah. Tengok dahsyat ada di atas beranda, kan. Ada juga orang jenis ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak buat macam tu lah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam agar menjawab salam yang sama atau dengan sesuatu yang lebih baik, kerana diwajibkan atas orang yang menerima salam itu agar menjawabnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surah An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, ataupun balaslah penghormatan itu yakni dengan serupa, namanya sama. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Itu sama level lah, sama. Tapi lebih baik kita jawab lebih dari itu, tambah siri. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kawan tu bagi Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu seri waridwan. Itu sekali ni. Dia jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan. Tambah. Jarang lah, kan? Kalau orang faham, dia akan jawab itu. Kalau orang yang belajar, ni kita jawab itu lah. Kita jawab lebih baik, lebih apa kata? Lebih panjang. Itu lebih afdal. Rasulullah SAW sangat menggalakkan kaum muslimin agar menyebarkan salam dan memberi salam kepada orang yang dikenal ataupun dia tidak kenal. Rasulullah 211 ini. Ada kita. Kita disuruh bagi salam kepada orang yang kita kenal dan juga orang yang kita tidak kenal. Abdullah bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, apakah Islam yang paling baik? Kemudian baginda berkata, memberi makan orang yang susah dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Kita mari masjid, tengok ada seorang jemaah duduk sembahyang tu, kan, kalau jumpa tu kita tak kenal dia, bagi salam dia. Bagi salam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, memberi salam itu termasuk 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat baginda dan juga umat Islam. Misalnya kita dengar ini, kan? Bagi salam itu termasuk 7 perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat baginda dan juga umat Islam sesudah mereka, agar mereka mengamalkan. Berikut disenaraikan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami 7 perkara, yaitu menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Itu Nabi kata. Saya nak tengok apa nama yang amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisam'i bi'iyadatil marid. Yang pertama, menziarahi orang
orang sakit. Ini yang Nabi suruh kita buat. Di ulang kaji ni kan, hadis ni selalu ni dibaca ni. Ziarah orang sakit. Kalau ada dengar orang sakit dekat kita, jiran-jiran kita, ziarah. Ziarah tu kita telah melaksanakan satu suruhan yang dibuat oleh Nabi SAW kepada kita. Yang kedua, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah tersebut. Ini pun kita biasa buat. Cuma sekarang ni waktu SOP ni mungkin kurang sikit. Tapi kalau sebelum ada COVID ni, memang alhamdulillah mengiringi jenazah ni memang menjadi amalan dalam masyarakat kita. Kalau dulu ingat saya masa kecil-kecil dulu orang musuh jenazah ni, yang jenazah yang berada di usungan disebut nama jenazah kan. Kalau baring kata itu disebut mayit. Yang jenazah ni yang diusung. Masa kecil-kecil dulu ikut dengan motor kan, orang jalan kaki kita ikut, kalau jauh-jauh lah. Tapi hari ni dah lain lah kan. Orang hantar dengan van. Orang dah hantar lagi apa, budaya mengusung tu dah ada lagi kan macam tempat kita ni ada lagi kan? Van lah kan, dekat-dekat. Ingat saya kalau kampung saya kat Kedah dulu kawasan sawah tu, nak pergi ke masjid tu jauh lah kan. Ingat 2 kilometer lebih kot kan. Sebelum ada van, masa kecil-kecil kan, ikut lah kita ni jalan kaki. Ada yang naik motor, jalan kaki, ikut. Nampak tu jalan ke tengah apa, kawasan sawah padi tu kan. Nampak tu. Tapi sekarang ni dah tak ada semua. Sekarang ni naik Velfire pun ada. Sekarang ni kan, dulu naik kita naik apa, Toyota Estima. Saya mengiringi jenazah. Kemudian mengucapkan yarhamkumullah kepada orang yang bersih. Ketiga, Nabi suruh kita apa? Mengucapkan yarhamkumullah kepada orang yang bersih. Wa tashmitul 'atis. Bersih kan? Kita mengucap yarham. Kemudian yang kelima, membantu orang yang lemah. Wa nasrul dha'if, membantu orang yang lemah. Seterusnya yang berapa barang tu? 1, 2, 4, 5. Yang kelima, menolong orang yang tertindas. Wa'aunil mazlum, kan? Tolong orang yang dizalimi. Tolong orang yang dizalimi. Itu Nabi suruh. Kalau kita tahu dalam masyarakat kita ada orang susah, ada orang yang dizalimi, orang yang tertindas, maka wajib kepada kita untuk kita tolong. Kemudian menyebarkan salam. Tajuk kita menyebarkan salam ni duduk dalam hadis ni pun disebut ya. Dan tolong orang melaksanakan sumpah mereka. Al-Kamakal, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kalau kita buat ni, kita melaksanakan satu sunnah Nabi, kan? Menyebarkan salam. Salah satunya adalah menyebarkan salam. Rasulullah SAW memberi penekanan yang besar ke atas salam dan menggalakkan kaum muslimin agar menggunakan ucapan selama ini dalam banyak hadis baginda. Kerana ucapan selamat ini dalam banyak hadis baginda, kerana baginda memahami kesannya dalam menyebarkan cinta sesama saudara dan menguatkan ikatan kasih sayang, mendekatkan persahabatan di antara individu dan kumpulan. Baginda menjelaskan bahawa ia adalah sesuatu yang akan membawa kepada kasih sayang, manakala kasih sayang membawa kepada iman dan iman membawa kepada syurga. Jadi kalau kita bagi salam ni banyak hikmah dia. Antaranya bila kita bagi dengan salam ini, kita boleh boleh mewujudkan perasaan kasih dan sayang sesama kita. Orang yang bergaduh, lama tak bercakap,
kan, lama tak bertepuk sapa. Dengan salam boleh menyebabkan menghubungkan semula yang terputus dari itu. Kalau kita bergaduh, dengan salam boleh jadi baik. Kalau kita mungkin ada tak puas hati dengan siapa, dengan salam dia boleh jadi baik. Bagi salam. Waktu kita disunatkan untuk memberi salam terlebih dahulu. Kita bagi salam. Sebab ini Nabi tahu kesannya apa? Boleh menyebarkan rasa sayang, rasa cinta sesama kita. Jadi jangan berat mulut untuk kita bagi salam. Ada orang dia tunggu orang bagi salam kat dia dulu. Ada tak yang jenis tu? Dia susah, dia berat. Nak tunggu dia bagi salam dulu tu susah. Ada juga dalam masyarakat kita ni yang jenis tu. Kan? Dia nak orang yang bagi salam. Orang bagi salam dia jawab lah. Tapi nak tunggu dia bagi salam dulu tu macam susah. Susah. Allah Alam lah apa sebab dia, kan? Dia yang tahu, kan? Nak tuduh tak berani, tapi dia yang tahu. Yang dah ni, diam je. Kan lalu lepas kita diam je, kita bagi salam, Assalamualaikum. Salam je. Tapi nak tunggu dia bagi salam dulu tu susah, berat. Mudah tak ada lah yang duduk dalam masjid ni, mudah tak ada lah. Ada juga. Ada juga. Lepas ni kalau ada lepas ni berubah lah, kan? Bila lagi nak berubah ni, kan? Saya cakap ni pun pesan diri saya sendiri lah. Pokok kita pandai cakap ke orang, kita pun susah nak bagi salam ke orang, kan? Ustaz cakap sembang, ustaz pun susah nak bagi salam. Ini saya nasihat diri saya lah, kan? Kalau saya ni, supaya saya berubah, kan? Serius saya lalu, kan? Muka serius, muka ketat je, kan? Susah guna bakat. Susah sangat dia kata tak? Susah sangat nak bagi salam ke orang. Bab salam ni macam itulah, walaupun nampak simple, tapi dalam masyarakat ada masalah juga ni. Setengah orang dia ada segi masalah. Jadi kalau kita bagi, kalau kita saling mengucapkan salam, insya-Allah dia akan memberi kesan yang sangat baik, dari segi boleh merapatkan hubungan kita, mendekatkan persahabatan kita, kan, merapatkan lagi ukhuwah antara kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Mudah. Jadi kalau kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi dapat dua. Satu selamat, yang kedua rahmat. Kita mendoakan doa tu, kan? Keselamatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Selamat dan juga rahim, kasih sayang. Tambah lagi satu, wabarakatuh, keberkatan. Sebab kita doa tiga benda, kan? Tiga benda. Orang tu jawab, balik, kita balik. Kita bagi tiga, kita akan dapat balik tiga. Kalau dia jawab sama, kalau dia jawab lebih, kita lebih satu. Kalau kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, dapat dua, kan? Dapat dua. Orang tu jawab, kita lebih satu. Katakan dia jawab lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih satu. Jumpa dengan tiga orang, kali tiga, dah 9. Kalau 9 tu, katalah 9 tu doa tu, Allah makbul satu. Sikit yang bagus tu, kan? Dapat 9 tu, Allah makbul sekali. Yang tiga-tiga orang tu mungkin yang paling ikhlas tu, mungkin kita dapat doa tu. Dia jawab salam tu dengan ikhlas, kita pun bagi dengan ikhlas, kan? Allah makbulkan. Sebab tu kita sentiasa berdoa, sebab kita tak tahu yang mana satu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Ustaz, satu kali kalau kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, jadi orang jawab Waalaikumsalam, kita tak boleh berhenti tak Waalaikum, kita bisa jawab Waalaikumsalam. Dia Waalaikumsalam tu betul lah dari segi nahwu dia. Kalau orang kita ni kadang-kadang dia mungkin maksudnya tu
bagi kamu selamat. Cumanya lafaz tu kurang tepat. Lafaz tu kurang tepat dah. Dia tak sambung. Kan? Alif lam apa nama syamsiah tu dia tak sambung. Kan? Wa alaikum salam. Tu orang kita, mungkin orang yang tak apa apa kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bahasa kita mungkin kan dia tak apa nak kata macam mana, nak kata tak pandai, tak ni nak, mungkin cuai lah kot. Dia cuai kot dalam sebutan kan. Yang betul Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sama ya maksudnya tu. Okey ya. Waalaikumsalam, salam ya. Assalamualaikum, salam. Itu sebutan pun satu juga kalau kita nak ni sebutan salam kan. Dalam biasa ni saya duduk mengajar ni, mungkin saya sebut betul ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebab mengajar. Tapi kalau kita jumpa dengan orang, kadang-kadang kita jadi macam apa cicai, lebih kurang dalam ucapan kita. Assalamualaikum, bunyi komnya Assalamualaikum kurang tepat. Ini saya kata kat diri saya sendiri pun kan, kadang-kadang saya tak sengaja. Yang mendayu-dayu ni mungkin ada juga, tapi saya jangan lupa lah. Kalau nak ngada-ngada, kalau dalam kelas tu, mungkin kalau sekolah rendah tu mungkin lain sikit salam kan. Budak je buat benda lain sikit kan. Tapi kalau standardnya tu nak mendayu macam mana tu bang? Saya tak hati nak buat, sebab saya tak bisa buat. Kadang mungkin apa intonasi tu lah kot, intonasi tu. Dia tidak ada maksud lain yang tak elok ke intonasi tu. Saya ingat tidak ada masalah. Tapi sebutan itu memang kadang salah. Assalamualaikum. Kan jadi Assalamualaikum. Bunyi macam sama, tapi sebutan kita tak tepat. Tak tepat. Boleh test lah nanti. Kalau test sekarang ni, jadi baca tepatnya. Mesti tepatnya. Tapi kalau waktu biasa, jumpa kat mana-mana, di tempat tua kan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak hidup susah. Ini biasa. Ini biasa berlaku. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang mungkin kalau tak berhati-hati, memang kita salah dalam memberi salam, ucapan salam kita. Kita sama-sama pegang betul lah. Itu je. Dari mudah kan. Kalau kita sembang, kita cek balik. Kalau rasa macam tak apa nak tepat, kita betul kan. Kita tepatkan tu bacaan kita. Warahmatullah usbuha. Kucing dah nanya kita ni. Nak bunyi ha dengan ha tu kan. Assalamualaikum dia ha tu apa? Ha pedas, ha cili tu kan. Bukan ha hantu. Bukan hantu kan, yang bukan ha sipul tu. Tapi kalau kita tak berhati-hati dalam kita menyebut salam tu, kita terdedah kepada melakukan kesilapan. Kalau ustaz tak berhati-hati, ustaz pun terdedah kepada melakukan kesilapan. Tak payah sembang, orang kata apa? Sembang ni lah. Kalau tak berhati-hati, memang akan melakukan kesilapan. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hati-hati tu. Kalau biasa ni Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi warah ya, ha ya. Sebutan tu dia ha saja, bukan ha. Bukan ha. Lepas tu kita bagi salam apa dah, tak apa dah mampu kan. Mungkin sebutan kita tak apa tepat. Tak tepat, kita baiki. Kita sama-sama baiki. Kalau dah baiki pun dah betul pun tak boleh lah. Nak buat macam mana? Lidah dia memang malah orang Jawa. Hak salah dia orang Jawa. Lidah tu memang dah tak boleh nak. Tak boleh ajar lah. Puas asal dah, puas ni kan. Ulang lagi, tak boleh 7 kali tak boleh, 40 kali ulang, 40 pun tak boleh tak. Tak apalah, setakat mana yang boleh. Yang kelemahan tu kita serah kepada Allah. Mohon Allah ampunkan kekurangan kita. Okey nah. Jadi bagi salam ni dia boleh mengeratkan hubungan kita. Kalau kita dalam masjid lah, kalau ada yang duduk bergaduh lama dah tak bertegur siapa dalam masyarakat dengan kawan-kawan kan, biar kita mula
Nak tunggu kawan kita mula, mungkin dia tak datang masjid, kan? Mungkin dia tak tahu, kan? Kita yang tahu, kan? Dengan salam ni boleh mendekatkan diri kita dengan saudara, dengan adik-adik, dengan kawan-kawan. Maka kita mulakan bagi salam. Mungkin dia pun duduk tunggu kita, kan? Kita duduk tunggu dia bagi salam kita dulu, dia pula duduk tunggu kita bagi dulu, kan? Lama-lama dua-dua tak bagi. Jangan telik dah 5 tahun dah tak cakap, tak bertegur sama. Dah 10 tahun dah tak tegur sama. So kita mula. Ustaz, kawan yang tanya, burung cium batu beri salam. Macam mana? Burung cium batu. Cium yang cakap. Oh, burung bagi salam. Boleh lah, kalau nak jawab pun jawab lah. Bukan jadi masalah apa, tak jawab tak apa. Kalau nak jawab pun boleh lah. Kesian pula burung tu, kan. Ada pula burung kan ni. Ada orang pula burung ni suka dia layan burung tu, kan. Bila burung dia pun. Kalau tadi ada lagi pula burung banyak lagi. Saya duduk belakang rumah saya kat Kedah dulu ada seorang arwah apa. Dia suka bela burung. Orang panggil burung bang. Burung. Sana panggil burung bang, sini panggil burung apa? Burung malam tu kau yang duduk atas. Okey. Tahu nak tadi? Okey, hadis kita tengok mafhum sebuah hadis, demi dia yang jiwaku di tangannya, dia ni Allah SWT, dan jiwa tu di tangannya tu dia Allah tu kembali kepada Allah SWT. Kamu tidak akan masuk ke syurga sehingga kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sehingga mana kamu saling mengasihi. Tidakkah aku beritahu kamu sesuatu yang jika kamu lakukannya, kamu akan mengasihi antara satu sama lain. Sebarkanlah salam di antara kamu. Baginda Nabi SAW juga mengatakan bahawa orang yang memulakan salam itu lebih dekat kepada Allah dan lebih layak mendapat keridaan, pertolongan dan juga rahmat daripada Allah SWT. Siapa yang mula dulu? Malam ni kita pakat bermula. Kita mula lah, kan? Jadi orang yang mula-mula untuk bagi salam. Bagi salam. Cara mudah untuk kita mendapat keselamatan, rahmat dan juga keberkatan. Cara paling mudah. Tak payah belanja, tak payah keluar duit, kan? Tak payah ambil RM10 masuk tabung untuk dapat rahmat, tak payah. Dengan air liur je, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 3: keselamatan, kasih sayang Allah dan juga keberkatan dalam hidup. Sebab dari satu hadis yang Qaswat 312 lah, dia dalam riwayat Abu Daud, kan, menyatakan bahawa hadis hasan, iaitu orang yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang memberi salam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu pergi ke pasar pada waktu pagi dan dia tidak melewati seorang pun tanpa memberi salam padanya. Suatu hari beliau ditanya, apa yang engkau lakukan di pasar sedangkan engkau tidak menjual sesuatu pun, atau bertanya tentang harga barang, tawar-menawar ataupun mengikut mana-mana majlis? Kemudian Abdullah bin Umar jawab, kami pergi ke sana pada waktu pagi dengan tujuan hendak memberi salam kepada sesiapa yang kami temui. Ni kalau kita tengok orang yang Abdullah bin Umar, kan, pergi ke market lah, kita pergi pasar Kuala tu, tak ada apa nak beli, niat dia nak beli, nak jumpa dengan orang, nak bagi salam. Boleh, tak ada masalah. Boleh, ya. Kalau kita sambil-sambil pergi pasar tu, pergi mana-mana tu, jumpa orang bagi salam lah. Mafhum hadis ni mana, kalau bila kita pergi tempat orang ramai, bila kita jumpa dengan orang, kita banyak jumpa orang, banyak kali bagi salam, banyak kali doa tu. Kita mendoakan orang dan kemudian orang balas doa dengan doa juga kepada kita. Kalau kita jumpa seorang, katakan tadi kita 3 tadi akan tengok 3, kan? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang 3. Kalau kita hari ni jumpa seorang tu je, 3 tu lah. Tapi kalau kita jumpa ramai orang,
lagi banyak. Lagi banyak. Kalau salam nak dijawab, ada dosa. Wajib jawab. Dosa kalau tak jawab, kecuali dia tak dengar dan sebagainya. Bagi salam sunat. Okey, sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Okey, menjawab salam adalah wajib. Itu hukum asas. Tapi dalam tengok keadaan lah. Orang bagi salam, kita duduk dalam bilik air. Waalaikumsalam. Jangan tengah buang, tak boleh, tak kena. Tengok situasi. Tapi hukum asalnya adalah wajib untuk kita jawab. Okay, hanya ada satu bentuk ucapan salam yang diamalkan dalam masyarakat Islam sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera ke atas kamu dan semoga kamu mendapat rahmat dan juga keberkatan daripada Allah. Dia mengucapkannya begitu ketika berjumpa sama Muslim. Jawapannya ialah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang betul menurut Islam ini tidak boleh digantikan dengan ucapan yang lain, seperti ucapan yang disebut pada zaman Arab dulu, sabahan, ataupun ucapan moden seperti sabah al-khair, selamat pagi, ataupun disebut juga sini dalam bahasa Perancis, kita sebut ni bonjour, dia kata. Itu dia lagi tak ni bahasa Perancis. Dan lain penggunaan yang tersebar dalam kalangan masyarakat Muslim yang telah menyimpang dari penduduk Islam. Maksudnya apa? Ucapan yang betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaklah. Kalau kita jumpa orang, good morning, selamat pagi, ucapan itu tidak ada masalah, baik. Tapi tidak ada fadilat yang kita lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau kita jumpa orang, okay, selamat pagi, boleh, tak ada masalah, salam sejahtera. Tapi yang tepatnya kalau sebenarnya kita gunalah lafaz yang ada oleh Nabi SAW. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tambah ta'ala. Benar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu ada tambahan. Ada riwayat. Boleh boleh tambah. Boleh, tapi itu saya tak ada. Dia punya siapa yang cakap tu saya tak ada Itu rujuk lah. satu ustaz kata, dia kata tak boleh tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ta'ala. Ya, ada juga yang ta'ala tu. Ada pandangan tu lah. Pandangan tu saya tak ada info. Tak berani nak jawab lah, kan. Tapi memang ada disebut ta'ala. Ta'ala. Boleh ya? Itu sesama pesan nak salam. Salam pada benda gaib boleh tak? Contoh dalam hutan pantai tak tahan tapi kencing. Salam ke pokok. Kenapa pokok? Ya, tak perlu lah. Dia jawab je lah, kan. Buat keras kan salam. Balam ada menarik. Ada satu orang boleh tak macam kita sebabnya kita ni ada kita bersama kita ni ada juga G yang Muslim sebagainya, kan. Kalau kita nampak boleh lah, bisa tak? Ustaz, non-Muslim ni salam ke kita? Dalam tak jawab kan takut dia tu terbau. Dia biasa bagi salam. Dia ada sebut sebagai Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan? Waalaikumsalam ke atas kamu ni, sam ni macam celaka. Itulah. Ada saya kawan dengan apa nama semua kan, orang Cina dia panggil Cina ni saja. Babo. Dia biasa ni dia bagi salam, kan. Kadang-kadang kita sedialah begitulah. Dia taklah sampai mendoakan celaka, kan. Jadi kalau sama depan apa dari belakang? Saya pun tahu lah celaka mungkin. Dari belakang. Ada ni ada memberi salam kepada orang bukan Islam. Kita baca ni. Tidak apa. Kita tengok dulu. Okey, jadi ucapan yang betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita bagilah supaya ucapan yang tepat. Ucapan salam Islam ini adalah ucapan yang dipilih oleh Allah untuk makhluknya sejak zaman Nabi Adam, di mana dia
telah mengajarkannya dan menyuruhnya agar memberi salam kepada para malaikat. Allah mahu agar Nabi Adam dan juga keturunannya mengucapkan salam tersebut, kerana ia bermaksud kesejahteraan yang sangat disenangi oleh manusia, tidak kira bila dan di mana dia tinggal. Ucapan salam yang diperintahkan Tuhan ini hanya pada umat Islam, tidak berubah dan tidak menyimpang daripada ketentuannya. Rasulullah bersabda, ketika Allah SWT mencipta Adam, dia berfirman, pergilah dan berilah salam kepada mereka, iaitu sekumpulan malaikat yang sedang duduk, dan dengarlah bagaimana mereka menjawab ucapan salammu, kerana ia akan menjadi ucapan salam bagi kamu dan keturunanmu. Maka Adam berkata, Assalamualaikum. Lalu mereka menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah. Tambahan warahmatullah tu hadis saya riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak heranlah ucapan salam ini mendapat keberkatan daripada Allah, kerana ia datang daripadanya yang memerintahkan agar kita mengamalkannya ketika menyapa sesama kita, dan tidak boleh menggantikannya dengan ucapan selain daripada itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki sesuatu rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Oleh kerana itu, Jibril AS menggunakan ucapan salam ini ketika dia mengirim salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah juga menggunakan ucapan yang sama seperti itulah sama itu ketika dia menjawab. Hal ini diriwayatkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah memberitahuku yang bermaksud, inilah Jibril yang memberi salam padamu. Beliau berkata, aku berkata wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang bermaksud, dan ke atasnya juga kesejahteraan, rahmat dan berkat daripada Allah SWT. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Terdapat juga hukum berkaitan dengan memberi salam ini yang cuba diterapkan oleh Muslim sejati dalam kehidupan hariannya. Hukum-hukum ini dihimpunkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah bersabda, orang yang menunggang harus memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Dan kumpulan kecil memberi salam kepada kumpulan yang lebih besar. Ini adab dalam kita nak bagi salam. Okey, orang yang menunggang harus bersalam kepada orang yang jalan. Kita naik motor, nampak orang jalan kaki, yang naik motor tu bagi salam ke orang jalan kaki. Tapi kalau orang jalan kaki tu nak bagi salam pun, naik motor pun boleh, tak nak bersalam. Tapi ada susunan dia begitulah. Kemudian orang yang berjalan bagi salam kepada orang yang duduk. Orang yang duduk bagi salam orang bagi. Kalau ada orang bagilah bagi. Dia mafhum hadis ni maksudnya dia ada adab dia. Ada adab dia. Yang muda bagi pada yang tua, itu lebih baik. Tapi orang tua nak bagi orang muda pun boleh, tak ada masalah kan? Soalan terakhir Ustaz, kalau kita dapat liputan kahwin yang ditulis dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam mana kita jawab? Boleh jawab? Nak jawab? Ni ada ni Pak Mi, tapi kita tak sempat dah balik. Kita bawa ke depan. Hukum menjawab salam yang bertulis. Ada panjang ni. Kena mufti cari rujukan. Kita tengok baca-baca sama-sama. Sebelum ni kita tahu kena jawab. Cuma bila kita baca ni, oh punya ada ulama yang dah bahas tentang ni. Kan? Kena jawab. Jawab kuat ke pelan? Pelan. Kan? Jawab hati kan, jawab lah. Jawab lah.
Sebab yang bertulis ni macam-macam. Sebab tu ada yang ditulis apa, yang buat mufti buat contoh pada macam dia tulis kalau dapat mesej kan, dia tulis ASMKM dia contohlah. ASMK contohlah ASMK. Ni apa ni nak kata, nak baca pun tak boleh kan, tapi kita tahu bahawa itu maksud salam, maka kita kena jawab. Itu dalam ni, dalam bab apa nama, hukum menjawab salam yang bertulis. Okey. Kedua yang sikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, yang luar rumah kepada yang dalam rumah. Yang sikit salam ni mesti ke verbal sepatutnya. Kadang-kadang kita kalau naik motor, tak kita tak cakap Assalamualaikum, kita angkat tangan. syarat diterima, memang ada perbahasan dalam hal. Contoh kita horn tu pun tanda kita untuk salam. Kita pun kat tangan. Dapat tu. Dapat. Yang sikit yang banyak pun kadang kita kena tengok ya. Kita masuk ruang tengah, apa nama, baca Quran, ruang tengah, ada adab dia kan. Tengah ruang tengah duduk ni kita Assalamualaikum kan. Macam tu kan. Saya mengajar lepas ni beri salam buat boleh, tapi adab dia kurang ya? Itu mahal dalam hadis yang disebut kan, kita ucapkan salam kepada apa nama, Assalamualaikum ya ahli diyar kan, kepada rumah dalam hadis yang disebut, boleh dalam salam. Cuma kita tak pernah dengar jawapan ni lah. Silakan kita bagi. Baik, nanti saya akan sambung ucapan depan tentang hukum tadi, kita sama-sama tengok supaya kita tahu bahawa seluruh hukum yang kita buat tu ada ulama telah bincang. Jadi kalau saya tak pilih ni, tuan-tuan tak duduk ni, tak ada buka dah kan. Saya pun kalau tak kenal dengan tak duduk ni, kita tak mencari semua rujukan-rujukan tambahan. Yang kadang kita tahu perkara asas bahawa di sana ada perbahasan para ulama berkaitan dengan salam ini. InsyaAllah mudah-mudahan depan kita akan sambung sikit lagi berkaitan dengan salam ini. Baik yang baik daripada Allah, semua yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri, dan pun minta maaf kepada puan seandainya ada salah silap. Mudah-mudahan kita mesti pada malam ini memberi maaf kepada kita semua insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.